Okey, boleh mula insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Dina. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sambung bacaan kita daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kita masih lagi berada dalam tajuk besar berkenaan dengan penjelasan tentang ilmu fardu kifayah. Jadi kita telah pun melepasi 3 tajuk, fadilat ilmu, kemudian fadilat belajar, fadilat mengajar, ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain kita telah pun melepasinya dan sekarang kita berada dalam ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini walaupun tajuk besar itu fardu kifayah, tapi banyak cabang dan boleh dikatakan semua cabang-cabang itu sangat pentinglah untuk kita beri perhatian. Di antaranya dalam tajuk besar ilmu fardu kifayah ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah membahagikan ilmu kepada 2 cabang, iaitu ilmu dunia dan juga ilmu syarak, ataupun disebut dengan istilah dia ilmu bukan syariat dan juga ilmu syariat. Dan ilmu yang bukan syariat itu ada 2. Satu ilmu yang terpuji dan satu ilmu yang mazmumah, yang dikeji oleh syarak. Ilmu yang terpuji ada 2 cabang pula. Satu ilmu fardu kifayah. Jadi ada ilmu-ilmu yang bukan syariat ataupun kita sebut ilmu keduniaan, tapi berstatuskan fardu kifayah. Ini ilmu seperti ilmu pertanian, ilmu tenunan, ilmu siasah, dan itu juga ilmu matematik, ilmu hisab. Dan ada ilmu yang tidaklah sampai kepada fardu kifayah, tapi ilmu yang baik. Ilmu yang baik. Dan ada pun ilmu syarak, ilmu syariat, Imam Al-Ghazali rahimahullah dia bagikan berempat, iaitu ilmu pokok, al-usul dia bagi, yang terdiri daripada 4. Ilmu Quran, itu teks Quran, teks sunnah, hadis, kemudian ijma' dan juga ilmu asar as-sahabah. Ya, kemudian di sana kategori yang kedua iaitu ilmu furu', ilmu cabang. Ilmu cabang iaitu ilmu yang diistinbat daripada 4 usul tadi. Diistinbat daripada Quran, hadis dan sebagainya tadi. Dan dia bagi ilmu cabang ni bagi 2 pula. Ilmu furu' fiqh dan juga furu' ilmu cabang yang berkait dengan fiqh, dan satu lagi ilmu cabang, ilmu furu' yang berkait dengan persoalan hati. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah dia menyatakan kepada kita bahasanya ilmu furu' fiqhiyah itu, ilmu furu' dalam bahagian fiqh itu walaupun ilmu agama tapi berkait dengan ehwal keduniaan. Kecuali kalaulah dia dikaitkan dengan akhirat. Beza dengan furu' yang satu lagi, iaitu furu' yang berkait dengan hati, maka itu adalah masuk dalam ilmu ukhrawi, ilmu akhirat. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga itu al-muqaddimat, ilmu pengantar, iaitu yang diperlukan bukan untuk diri dia sendiri, tapi sebaliknya sebagai untuk mengantar kita kepada memahami Al-Quran juga sunnah Nabi SAW, iaitu ilmu nahu, ilmu saraf,
ilmu mantik dan sebagainya. Yang terakhir dipanggil ilmu al-mutammimat, ilmu pelengkap. Ilmu pelengkap, ilmu nasikh mansukh, ilmu ulumul Quran, ilmu usul fiqh, dan ilmu mustalahul hadis dan sebagainya. Ilmu yang penting juga tapi tidaklah sepenting ilmu usul dan juga ilmu cabang tadi. Tapi dia melengkapi ilmu-ilmu yang sebelumnya. Dan kemudian kita masih lagi dalam membaca uraian Imam Ghazali. Dia ingin membuktikan kepada kita bahwasanya ilmu fiqh itu dia adalah ilmu, walaupun ilmu agama tapi keduniaan. Furu' duniawi dia panggil. Kecuali kalau kita pelajari untuk akhirat. Iaitu Imam Ghazali cuba untuk, mungkin sejak berzaman dia lagi, ilmu fiqh ini mendapat tempat yang paling tinggi. Dan orang bergelumang dengan ilmu fiqh. Tapi sudah kehilangan arah dia panggil. Tidak lagi berada dalam acuan ukhrawi. Berbeza dengan ilmu cabang yang bersifat ukhrawi yang diabaikan, iaitu yang berkait dengan ahwal qalbi. Al-ihwal tentang hati. Jadi pada malam ni kita sambung muka surat 90. Kerana kita pun tak boleh nak ulang banyak yang sebelum ini. Kerana nanti akan terganggulah sambungan kita ni. Dan insya-Allah ada masa nanti kita akan ulang dengan lebih lanjut insya-Allah. Di pada malam ni kita sambung mengenai salat. Imam Al-Ghazali rahimahullah ingin membuktikan kepada kita hatta perbicaraan fiqh dalam solat itu sendiri pun masih lagi sebenarnya bersifat keduniaan. Dia bukan ukhrawi. Walaupun solat itu adalah ukhrawi. Tapi pembahasan fiqh dalam ilmu fiqh itu dia sebenarnya tidak lari daripada hanya semata-mata untuk maslahat dunia semata-mata. Kata dia Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai salat, kata dia, maka ahli fiqh itu berfatwa dengan sah. Walaupun ejaan SYEH itu, tapi dalam bahasa Arabnya adalah sah. Mengenai salat, maka ahli fiqh itu berfatwa dengan sah. Bila salat itu dikerjakan dengan bentuk segala perbuatan salat, serta jelas syarat-syaratnya, meskipun ia lengah, yakni orang yang melakukan salat itu lengah dalam seluruh salatnya. Jadi ahli fiqh kata sah. Dan bila kita cukup wudu sembahyang, wudu ada untuk aurat, kemudian cukup rukun 13, ahli fiqh kata sah. Walaupun orang yang mengerjakan salat itu hati dia lalai, lengah. Yang mana tidak khusyuk lah. Meskipun ia lengah dalam seluruh solatnya dari awal sampai akhir. Asyik berfikir menghitung penjualan di pasar. Kecuali ketika bertakbir. Maknanya dia ingat Allah Ta'ala ketika takbir sajalah berserta niat. Lillahi Ta'ala. Contohnya kita dalam mazhab Syafi'i ini, sunat kita melafazkan niat. Maka ketika kita angkat takbir itu kerana niat itu tidak sah melainkan beriringan bersama takbir, maka kita pun hadirlah hati usolli fadl subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sebut lillahi ta'ala kerana Allah. Mana kita ingatlah Allah pada ketika itu. Selepas itu kata Imam Ghazali, asyik berfikir tentang perniagaan di pasar. Kalau yang bertani itu asyik fikir benang dia. Jadi kalau yang student pelajar itu asyik fikirkan assignment tak siap lagi dan sebagainya. Tapi kalau tanya ahli fiqh, sah ke tak sah? Sah. Sebab apa? Syarat-syarat sah salat pun ada. Rukun salat, rukun 13 pun cukup. Tapi hati macam mana? Hati lalai. Jadi kata Imam Ghazali, ahli fiqh kata sah. Walaupun kalau tengok dari segi Quran, Allah Ta'ala sebut wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat
Allah Ta'ala sebut pada Nabi Musa AS, dan wahai Musa, wa aqimus salah, dan dirikanlah olehmu akan salat li dzikri, untuk ingat kepadaku. Dan begitu juga ayat yang selalu digunakan oleh ramai kita lah bila nak sebut tentang salat ini menegah daripada perbuatan keji dan munkar, selalu tak dibaca di ujung tu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu menegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi Allah Ta'ala sambung ayat ujung tu. Wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingati Allah itu paling besar. Jadi tujuan salat itu, ya memang ada. Pesan salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi faedah yang kamu dapat daripada salat untuk ingat pada Allah. Wala dzikrullahi akbar. Itu yang paling besar sekali. Jadi seolah-olah, bahkan kalau kita perhati tengok dalam surah Al-Mu'minun, bila Allah Ta'ala menyebutkan berkenaan dengan Allah menyebutkan berkenaan dengan orang beriman. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang beriman. Mula-mula sekali yang Allah Ta'ala sebut ialah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka khusyuk, sentiasa khusyuk dalam salat mereka. Itu orang beriman. Kualiti orang beriman itu ialah sentiasa menjaga khusyuk dalam salat. Tapi itu tidak dibahaskan dalam kitab fiqh. Ya, kalau nak sebab itu kalau nak dibahaskan pun dalam kitab tasawuf. Salat semacam itu tidaklah bermanfaat di akhirat, kata Imam Ghazali. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, bahkan dalam kitab lain, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Imam Ghazali tekankan sungguh-sungguh bahwasanya tujuan hidup manusia itu ialah untuk mencapai as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan abadi di akhirat. Jadi sama juga kita menuntut ilmu dan kita bergelumang dengan ilmu agama ni sebenarnya adalah untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Jadi sebab itu di sini pun Imam Ghazali sebut salat semacam itu tidaklah bermanfaat di akhirat, sebagaimana pengucapan dengan lisan mengenai Islam tidak ada manfaatnya di akhirat. Makna pengucapan dengan Islam, mana kena balik sebelum ini, kan Imam Ghazali dah huraikan dulu. Hatta ulama fiqh bila dia bahaskan tentang masalah syahadah pun masih lagi dibayangi dengan keduniaan, iaitu mengucap kalimah syahadah supaya kita tak dibunuh, harta tak dirampas, tapi tidak menyelamatkan di akhirat. Jadi sebab itu maksud dari sini salat semacam itu tidaklah bermanfaat di akhirat, sebagaimana pengucapan dengan lisan mengenai Islam. Islam ini adalah pengucapan kalimah syahadah. Sebagaimana pengucapan seseorang itu dengan lisan mengenai Islam, yakni mengenai ucapan yang membawa dia masuk ke dalam Islam, iaitu kalimah syahadah, tak adalah manfaatnya semata-mata dengan ucapan lidah saja, tanpa disertai dengan tasdiq, keyakinan hati, dan juga al-amalu bil jawarih. Maksud tidak ada manfaat di sini, iaitu manfaat di akhirat. Tetapi ahli fiqh berfatwa tentang sahnya, walaupun tidak manfaat di akhirat, tapi ahli fiqh berfatwa sah. Artinya, apa yang telah dikerjakan telah terhasil. Sah tu makna apa? Iaitu, apa yang telah dikerjakan itu telah terhasil menuruti bunyi perintah. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa aqimus salah, dan dirikanlah olehmu akan salat. Jadi setakat mana kita dikatakan menuruti perintah itu, iaitu dengan kita memenuhi syarat-syarat sah dia dan juga rukun-rukun dia, maka kita telah mengikuti perintah. Tapi bila ditanya pada ahli fiqh, adakah Allah Ta'ala terima? Itu bukan persoalan kami. Itu bukan persoalan kami lagi. Persoalan kami lagi, perintah itu macam mana? Perintah itu dirikan. Jadi bila kamu dah dirikan salat, maka salat kamu sudah sah. Dan hapuslah daripadanya hukuman bunuh dan dera. Kerana orang yang enggan salat, pemerintah boleh tangkap dia dan boleh kenakan hukuman tamara ta'zir ataupun hukuman bunuh. Itu dia panggil khilaf di kalangan ulama lah. Ada sebagian ulama menyatakan pemerintah boleh menggunakan hukuman bunuh ke atas seorang Muslim yang enggan salat
atas hukum had, dia panggil atas hukum had. Ada pendapat menyatakan bukan hukum had tapi hukum ta'zir. Adapun khusyuk dan menghadirkan hati yang menjadi amal perbuatan akhirat, dan dengan itu bermanfaatlah amal zahir, maka tidaklah disinggung-singgung ahli fikih. Kalaupun ada, maka adalah di luar bidangnya. Maknanya kalaulah seorang tokoh ulama itu dia pegang dua-dua sekali, dia ahli fiqh dan dia juga ahli tasawuf, maka dia akan singgung lah. Mana singgung bukan atas dasar dia tu perbahasan fiqh, kerana kebetulan dia tu orang yang mempunyai dia panggil sibrah ataupun contoh macam kita kata Imam Al-Ghazali ni lah. Imam Al-Ghazali ni oleh kerana dia ahli fiqh pada sama dia juga ahli tasawuf, maka dia sentuh lah. Tapi perbahasan fiqh semata-mata itu tidak menyentuh tentang masalah khusyuk, masalah qabul panggil, masalah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni kena sentiasa membaca karya-karya ulama-ulama yang Allah Ta'ala pilih. Memang mereka itu ulama akhirat. Contoh dalam kitab dalam mazhab Syafi'i ni, kita sedia maklum lah macam Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i sendiri, itu ulama-ulama akhirat. Mana ulama-ulama yang, sebab tu kita nak jadi orang yang kita kata kita nak sebut kita nak jadi orang hebat, kita nak jadi orang yang betul-betul sempurna, betul-betul mantap lah dari segi keilmuan, dari segi kepribadian dan sebagainya, maka kita kena menimba ilmu daripada ulama-ulama yang betul-betul. Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi. Imam Nawawi cuba perhati tengok karya-karya dia. Dia panggil, dia seorang dari segi ibadat, baca sirah dia. Dia bukan saja menuntut ilmu dan dia beramal. Dia seorang abid. Seorang yang dia panggil alim abid, dia panggil alim arbani. Dan begitu juga kita tengok tokoh-tokoh hari ini dalam kalangan ulama-ulama ikhwan muslimun. Contoh macam Dr. Sul Qardawi sendiri yang baru meninggal, baru wafat. Tulisan dia sendiri, dia tidak pernah menulis atas wajah fiqh semata-mata. Dalam tulisan-tulisan dia tu dia sentiasa menyebut tentang hikmah, menyebut tentang dia panggil apa, ruh, dia panggil kerohanian di sebalik sembahyang, di sebalik puasa dan semua segi. Syekh Hawa. Itu dia panggil, kalau mereka sembang bab fiqh, tidak fiqh saja. Dia akan campur sekali tentang tasawuf, tentang perjuangan. Kalau dia sembang tentang tasawuf, dia tidak sembang tasawuf saja. Dia akan kaitkan dengan semasa, dengan politik semasa dan sebagainya. Jadi ulama-ulama sebegitulah. Jadi kita kata ulama-ulama yang tidak hanya bercakap dari sudut teori, tapi mereka bercakap dari sudut teori, amali dan juga penghayatan. Ulama yang bukan bercakap maknanya yang berada dalam perpustakaan saja, tidak. Ulama yang terjun sampai ke lapangan. Jadi mereka itu sajalah yang boleh membawa kita kepada kesempurnaan sebagai seorang Muslim. Kerana Rasulullah dalam hidup dia tidak ada perpustakaan. Wallahu a'lam lah, apakah ada orang pernah jumpa perpustakaan Rasulullah? Tidak ada. Rasulullah ini dia hidup dalam lapangan. Wahyu turun saja, terus disampaikan kepada sahabat-sahabat. Terus dilaksanakan. Terus dia menghuraikan macam mana untuk melaksanakannya. Dan itulah dilakukan oleh ulama-ulama Rabbani. Kemudian mengenai zakat. Zakat pun sama juga kata dia, kata Imam Ghazali, maka ahli fikih itu memandang yang mana dapat. Di sini dia terjemah kena pindah sikit lah. Mengenai zakat, maka ahli fikih itu memandang yang mana dapat diminta bantuan penguasa. Wallahu a'lam, tuan-tuan sekalian, kalau tengok dari segi itu dalam bahasa Arabnya, Imam Ghazali kata wa amma zakat fal faqih yanzuru
ila ma yaqta'u bihi mutalabata sultan. Ya, tuan-tuan umpang kena pindah sikit. Kalau tak pindah pun kena letak hasyiah situ. Zakat maka ahli fikir itu hanya memandang kepada yang dapat melepasi tuntutan penguasa. Ya, maknanya penguasa tidak merampas harta kita, penguasa tidak tidak, mana dengan kita mengeluarkan zakat itu kita tidak dikejar oleh penguasa lagi. Jadi ahli fiqh hanya melihat dari sekadar itu saja. Sehingga apabila ada yang enggan membayar zakat lalu penguasa mengambilnya dengan paksa. Takat itulah kita mengeluarkan zakat. Ahli fiqh dia menghuraikan fiqh dari segi jika seseorang itu bila dia dah keluarkan zakat maka tidak ada hak lagi penguasa untuk mengenakan tindakan ke atasnya ataupun mengambil zakat dengan paksa daripada dia. Kerana telah diputuskan bahawa harta itu telah terlepas dari hak miliknya. Ini pun kena pindah juga. Kerana telah diputuskan bahawa harta zakat itu, yang ini harta bila telah dikeluarkan zakat, maka melepaskan tanggungjawab zakat atas bahu pemiliknya. Selagi dia tak keluarkan zakat, maka selagi itulah dia belum terlepas kewajipan ke atas bahu dia. Jadi ahli fiqh sekadar itulah. Tapi dari segi syariat, dari segi Islam nak kita mengeluarkan zakat itu supaya zakat itu menjadi harta kita di akhirat. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama salihabatin ambatat sab'a sanabil, seumpama satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai itu membuahkan pula 100 biji. Jadi Islam dia nak begitu. Walaupun di sana ada hukum duniawi, kalau orang tak keluarkan zakat, dia boleh dikenakan tindakan, harta boleh diperangi sebagaimana zaman Sayyidina Abu Bakar. Tapi bagi seorang Muslim, dia tidak keluarkan zakat kerana itu. Dia keluarkan zakat kerana dia nakkan pahala berganda-ganda di sisi Allah Ta'ala di akhirat. Di samping Nabi SAW sendiri pun menyebutkan sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Tapi itu tidak menjadi pembahasan dari sudut ilmu fiqh. Dia menjadi pembahasan dalam sudut ilmu tasawuf. Menurut ceritanya, bahawa Qadhi Abu Yusuf memberikan hartanya pada akhir tahun, ini akhir haul. Maksud di sini adalah belum cukup haul, tapi dekat-dekat nak cukup haul. Dia berikan kepada isterinya, yakni dia pindahkan harta pada isterinya. Dan dia sendiri menerima pemberian dari isterinya. Maknanya isterinya pula pindah harta kepada dia. Untuk menghindar zakat, untuk lari zakat. Maka diceritakan hal itu kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menjawab, itu adalah dari segi fikihnya. Mana ya benar, dari segi fiqh gugur zakat. Kerana dia panggil zakat ini hanya wajib apabila genap haul. Tapi sebelum genap haul, dia dah pindah kepada isteri dia. Maknanya bermula haul baru, dia panggil bermula haul baru. Isteri dia menerima pemilikan. Kemudian harta isteri dia pula dia pindah pada dia, maka bermula haul baru. Jadi maknanya dia gugur zakat lah. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, itu dari segi fiqh ya. Dari segi fiqh ya gugur zakat. Kerana tak cukup syarat lah dari segi fiqh. Dan dia benar. Itu adalah fiqh dunia, kata Imam Abu Hanifah. Akan tetapi di akhirat melaratnya, ini terjemahan dalam kitab dalam bahasa Arabnya adalah mudaratnya. Mudaratnya lebih besar daripada segala penganiayaan. Daripada segala jenis mudarat dipanggil. Tapi wallahu alam, anda pernah dengar ada cerita ini sebelum ini dalam kitab yang lain. Wallahu alam, anda pun tak pasti, tapi anda pernah dengar daripada ulama yang lain. Bukan Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ni hasya lillah. Dia ni seorang ulama besar. Dia tak akan buat begitulah.
Dia pun mana kalau versi yang anda pernah dengar itu ialah ada orang bertanya kepada dia. Dia bertanya kepada Imam Abu Yusuf, kalau aku buat begitu. Imam Abu Yusuf ni dia anak murid Imam Abu Hanifah. Orang bertanya kepada dia, wahai Imam, kalau aku buat begitu, bukankah zakat gugur daripada aku? Dia jawab, ya. Zakat gugur daripada kamu dan isteri kamu. Kerana pemindahan itu bila kamu memiliki harta belum cukup setahun. Tidak wajib zakat. Tapi kamu sendiri akan jatuh dalam neraka di akhirat nanti. Jadi atas sangka baik kita pada Imam Abu Yusuf, maka kita masakan bahawa kisah ini bukan dilakukan oleh Imam Abu Yusuf. Akan dia imam besar dalam Islam, tapi dia maknanya kisah itu berlaku pada orang lain, ditanya kepada dia. Dan kebetulan kes itu dapat sampai juga ke telinga Imam Abu Hanifah. Kemudian seumpama inilah kiranya ilmu yang mendatangkan melarat. Ini sepatutnya yang ini dibawa yang sebelum. Ya, maknanya kata Imam Ghazali, begitulah contoh ilmu. Ilmu nampak macam ilmu tu baik, fiqh, tapi ilmu tu sebenarnya ilmu yang mendatangkan musibah kepada manusia. Manusia mempelajari fiqh untuk lari daripada tanggungjawab syariat. Maka akibatnya di akhirat nanti akan mendatangkan mudarat pada mereka. Kemudian mengenai halal dan haram. Jadi dua dah kita selesai. Imam Al-Ghazali rahimahullah menghuraikan kepada kita macam mana dikatakan fiqh salat dalam versi fiqh duniawi dan bagaimana dikatakan fiqh salat dalam versi fiqh ukhrawi. Jadi kalau kita nak jadikan pengajian fiqh kita itu benar-benar akhirat, mesti kita titik beratkan penerimaan dari Allah, bukan penerimaan pada pandangan mata manusia. Semayang pun sama, zakat pun sama, dan Imam Al-Ghazali rahimahullah dia nak masuk satu lagi, iaitu berkenaan dengan halal haram. Dan berkenaan dengan halal haram, dia panggil warak. Warak dalam agama ni pun sama juga. Ada warak sekadar fiqh, iaitu sekadar orang memandang kita ini boleh jadi saksi, boleh jadi wali. Tapi ada di sana warak yang sememangnya dikehendaki oleh Allah yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, di antara ni ialah kita menjaga daripada syubhat. Kita menjaga kalau warak dari sudut supaya orang mandang kita ni boleh jadi saksi, kita ni boleh jadi pemimpin, kita ni boleh jadi wali. Kita cukup dengan kita menjauhi yang haram. Tidak minum arak, tidak berzina, tidak berjudi. Tapi kalau kita nak kita ni diterima oleh Allah Ta'ala, tak cukup sekadar itu. Mesti menjauhi yang syubhah. Bahkan mesti berpada dengan yang halal pun kena berpada juga. Kerana nanti hisab kita tu banyak di akhirat nanti. Yang itu tuan-tuan sekalian kita akan baca dalam sesi kita yang akan datang insya-Allah. Jadi sebab itu dalam banyak penghuraian Imam Ghazali ni dalam bab ilmu ni, dalam tajuk besar tentang fardu kifayah ni boleh dikatakan penting-penting belaka yang perlu kita fahami dengan baik supaya kita maknanya menuntut ilmu tu dengan ada arah tujuan. Bukan menuntut ilmu tu maknanya kita tuntut saja tanpa ada bimbingan. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, malam ni kuliah kita sekadar lebih kurang walaupun ada 3 minit lagi, kerana pembahasan ini ni agak panjang. Ada 4 tingkat warak. Warak ni ada 4 tingkat. Jadi tak cukup kita nak uraikan 2 minit. InsyaAllah nanti mungkin dah masa. Nanti akan beritahu lagi insyaAllah sesi yang akan datang. Cuma pagi dah tak ada insyaAllah. Sehingga diberitahu lah. Kalau kemungkinan ada pun. Jadi dalam masa seminggu tu 2 Ihya Ulumuddin. Pukul 10 hingga 10.30. Dan satu tu kita nak diskusikan juga dalam bulan, walaupun tak boleh habis semua,
tapi kita nak manfaatkan juga untuk kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk diskusi insya-Allah. PDF yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan sekalian tu tentang kelahiran Nabi SAW insya-Allah. Jadi untuk malam ni setakat itu, nanti kita jumpa lagi lah insya-Allah. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah, Ustaz. Nanti Ustaz. Akif akan masuklah dalam nanti tarikh sama ada besok ataupun lusa ke. Anda tak boleh nak bagi jaminan malam besok kerana mungkin malam besok ada urusan lain. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz.